Okey, right. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Jadi kita akan bincangkan sedikit tentang teknik-teknik di dalam kita kata mengambil gambar lah, dalam teknik kemahiran kita dalam fotografi. Tapi sebelum tu saya rasa you dah dibincangkan ke, dah dikuliahkan ke tentang shutter aperture semua tu? Ke tak ada lagi? Sebab saya rasa masa saya dulu saya ada sentuh sikit lah tentang aperture dengan shutter. Ada tak belajar secara lebih terperinci? Ada. Ada dengan Dr. Khalid hari tu belajar apa? Ingat tak yang dengan Dr. Khalid? Sekat lagi ya? Sekejap, try. Ya, ada sesiapa? Nak share yang belajar dengan Dr. Khalid apa dia? Belajar editing gambar. Oh, editing gambar. Okay, right. Okay, so kita akan tengok sedikit tentang apa dia teknik-teknik di dalam fotografi. Okay, yang ni saya pernah cerita sentuh sedikit dulu kan tentang rules of third, rule of thirds. So, macam mana kita nak tahu dia ini sebagai rule of third class? Dianya sebenarnya kalau kita perhatikan semasa kita nak buat composition maknanya kita nak compose sesuatu gambar, letak duduknya objek kita. Of course first sekali kita mestilah kena pasti objek kita dulu kan. Tanpa kita ketahui apa sebenarnya objek yang kita nak tonjolkan, mungkin kita tak dapatlah nak orang kata fokus kepada sesuatu yang menjadi subjek utama bagi karya kita ya. Jadi contohnya dalam konteks ni kita ada satu rumah api yang tak berapa tinggi ni ya. Jadi fotografer ni nak menjadikan rumah api ini sebagai satu objek yang nak ditonjolkan di dalam karya beliau ya. Tetapi oleh kerana kalau kita perhatikan kawasan di belakang ni adalah kawasan yang macam mana kelas? Kawasan yang macam mana? Yang padat ke, yang nampak kosong ke, macam mana you nampak belakang ni? Lapang. Kawasan yang lapang kan. Jadi biasanya kalau kawasan yang lapang, kalau kita ambil gambar rumah api ni duduk di tengah-tengah simetri macam tu, dia akan jadi sesuatu yang sangat boring ya. Jadi sebab tu kita boleh gunakan satu kaedah yang kita namakan sebagai rule of thirds. Macam mana kita nak hasilkan gambar rule of thirds ni kelas? Ialah kita menggambarkan seolah-olah ada garisan, ada ruang ataupun monitor kita ni untuk kita ambil gambar, sama ada kita gunakan DSLR atau kita gunakan handphone kita ya. Ruang yang sebelah horizontal ni yang memanjang ni dibahagi kepada 3 kolom yang sama besar. Nampak tak kenapa pula dia pergi ke sana? Okey. Ya, nampak tak dia 1, 2 dan 3 ya. Begitu juga dengan yang memanjang ke bawah ni, juga dipecahkan kepada 3. Jadi seolah-olah adanya 2 garisan yang memanjang, 2 garisan yang melintang. Dan kita untuk gunakan rule of thirds, kita letakkan objek itu pada persilangan mana-mana garisan ini. So dalam konteks contoh yang saya berikan ini, fotografer ni meletakkan rumah api ini pada tindanan 2 tindanan garis dia memanjang, kerana dia mengambil sebahagian daripada composition ataupun ruang yang berada di sinilah ya. Tetapi sebenarnya dalam rule of third, sometimes kita tak semestinya letak pada dua-dua persilangan ya. Sometimes we may want to put our subject kat sini saja ya, ataupun di sini saja, salah satunya lah. Salah satunya saja. Jadi kalau kita buat macam ni, maknanya dia akan ada satu ruang yang lebih besar kat sini kan. Walaupun kalau kita rasa macam, kalau kita tak biasa dengan rule of thirds ni, kita rasa macam kenapalah gambar ni macam tak seimbang kan. Tetapi this is actually the arts of taking photography. Kita letakkan dia pada ruang-ruang ataupun pertindanan antara garis-garis ini. Ada soalan tak tentang rule of thirds ni kelas? Ada soalan? Tak ada? Tak ada doktor setakat ni. Okey je. Okey. Yang kedua, kita ada balance element. Kalau tengok kat sini, nama dia balance kan. You all nampak ada balance tak? Balance. Ya, balance sebab apa?
Sebab Kanan kiri ada objek. yes. Maksud di sini kelas, balance di sini bukanlah bermaksud simetri. Simetri lain. Nanti kita ada contoh simetri. Simetri ialah di mana ruang sebelah kiri dengan kanan sama besar, sama garis dia kan? Ataupun atas dengan bawah sama. Tetapi dalam konteks balance elements ni, kalau kita perhatikan pada sebelah kiri ni, dia ada satu objek dan pada sebelah kanan ada satu lagi objek, walaupun dari sudut saiz dia ataupun bentuk dia tidak sekata. Jadi dia menunjukkan bahawa adanya balance di situlah. Okey, itu contoh yang kedua, teknik yang dikatakan sebagai balance. Yang ketiga, kita boleh juga gunakan leading lines. Contohnya macam ni, kat mana leading lines dia? Ini jalan dia tu. Dia nampak macam kata jalan yang membawa kepada satu arah. Banyak lagi lah contoh-contoh leading line sebenarnya. Saya tak masukkan di sini. Jadi kita boleh ambil dan perhatikan di mana garis itu berakhir. Maksudnya composition dia, dia memang sengaja letakkan garisan itu berakhir di penjuru ini. Menunjukkan satu titik yang infinity. Sebab tu kita katakan masa kita mengambil gambar ni, dia sebenarnya adalah kata jelmaan kepada karya dan juga penceritaan dalam jiwa kita. Sebab tu biasa kalau kita nak mengambil sesuatu gambar ni, sometimes kita akan menyentuh sedikit kata ciri-ciri artistik yang ada di dalam diri kita lah. Kerana apabila kita nak menjadi seorang fotografer yang mampu berbicara dengan audiens kita, kita perlu macam memperhatikan ataupun kita sebelum kita ambil gambar tu, kita janganlah ambil tangkap macam tu je. So we might want to try few angles. Kita cuba untuk tengok angle sana, angle sini, kita tengok composition ni cantik ke, objek-objek dia seimbang ke, ataupun line dia ni nampak menghala ke arah mana. Jadi itu dikatakan sebagai leading line lah. Kita boleh ambil macam ni. Okey. Seterusnya kita ada symmetry and pattern. Itu yang saya katakan simetri tadi. Tadi apa dia kelas? Contoh dia yang ada satu bangunan sebelah kiri dengan ada satu macam sebelah kanan tu kita panggil sebagai? Ingat tak? Balance element. Balance element kan. Okey. Tapi yang ni kita panggil sebagai symmetry and pattern. Okey, nampak tak kesimetriannya? Kalau kita belah dua gambar ni, kita letakkan garis di tengah-tengah ni, apa yang kita nampak? Sebelah kiri dengan sebelah kanan sangat balance, betul tak? Kita nampak satu tingkap kat sini, satu tingkap kat sebelah sana. Dia adalah sangat-sangat balance dan perhatikan macam mana dia meletakkan pintu ini. Pintu ini kalau kita perhatikan dia lebih kurang sama jarak dia daripada sini ke sini. Jadi dia nampak macam betul-betul simetri lah. Jadi kita juga kalau sekiranya diorang nak ambil gambar kan, fikirkan macam mana kita boleh ambil gambar yang berbentuk simetri. Biasanya kalau kita nak ambil gambar simetri ni, sesuatu objek yang betul-betul nampak jelas dia punya kata persamaan dia, sama ada di sebelah kiri atau kanan ataupun atas dengan bawah lah. Okey. Kemudian kita ada viewpoint. Viewpoint maksudnya dari mana kita view sesuatu fenomena, sesuatu atmosfer ataupun ambience yang kita nak rakamkan di dalam gambar kita. So dalam konteks ni cuba nampak viewpoint kita dari mana kelas? Di mana viewpoint juru gambar ketika dia mengambil gambar tu? Dari atas. Dari atas kan. Dia ada kesan dramatik tak? You ada rasa tak kesan dramatik dalam gambar ni? Ada. Dia berbeza dia berbeza maksud dia. Kalau katalah macam gambar ni diambil daripada atas, dia mungkin menunjukkan kata perspektif yang lebih luas, perspektif yang lebih luas menceritakan macam seolah-olah ada seorang manusia kat sini kan, lelaki kat sini ni duduk mungkin entah apa yang difikirkan kan. Dia melihat tentang kata laut, mungkin dia memfikirkan pasal kehidupan dan sebagainya lah kan. Tetapi viewpoint apa lagi yang boleh kita ambil untuk subjek ni? Viewpoint yang macam mana lagi? Selain daripada dia terpaksa duduk kat atas ataupun mungkin dia guna drone lah ni kan. Daripada atas. Dari viewpoint mana yang boleh kita ambil lagi kelas? Dari belakang. Dari belakang mana? Belakang orang tu. Yes, daripada belakang orang. Maknanya
kalau kita sebagai orang fotografer, kita mungkin berdiri di belakang sini dan kita mungkin ambil sampai ke pinggang orang ni sebagai subjek kita, tetapi dalam masa yang sama dia akan menunjukkan apa dia? Lautan yang luas. Jadi perspektif itu menjadi berbeza lah. Maksudnya dia nampak laut itu dalam bentuk yang lebih luas dan daripada perspektif subjek ataupun orang yang ada kat sini. Tapi kalau kita berada daripada atas, mungkin perspektif dia berbeza lah. Dia nak menunjukkan satu suasana seorang lelaki yang sedang termenung di tepi pantai. Okey. Siapa yang conteng-conteng ni? Okey. Next is Right. So seterusnya kita katakan sebagai depth ataupun kedalaman. Di mana kedalaman dalam gambar ni kelas? Apa kedalaman yang you nampak? Bukit. Yes, bukit kan yang menunjukkan sebenarnya kedalaman ataupun jarak lah. Nampak tak semakin jauh bukit itu dia menjadi warna dia semakin kata blur kan, semakin cerah color dia nak berbanding dengan bukit-bukit yang lebih berdekatan. Tetapi apa yang cantik di dalam gambar ini ialah garisannya, nampak tak garisan bukit yang pertama, bukit yang kedua, bukit yang ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ya. Jadi inilah sebenarnya satu kata seni yang sukar untuk kita terjemahkan. Tetapi kalau sekiranya kita mempunyai perspektif yang sangat artistik, kita boleh menghasilkan satu gambar yang mempunyai interpretasi yang sangat mendalam lah. So mungkin bagi orang yang melihat gambar ni secara literal, dia akan nampak apa? Oh, biri-biri tengah makan. Itu je yang dia nampak kan? Tetapi sebenarnya kalau diperhatikan, kalau dia melihat dengan perspektif yang lebih jauh, dia akan nampak kedalaman ataupun perbezaan jarak itu dipisahkan oleh garis-garis dan juga warna-warna yang berbeza-beza. Okay? Jadi inilah sebenarnya kesenian dan juga kehalusan jiwa yang kita perlukan apabila kita bercakap tentang fotografi. Sebab fotografi is about, kata apa dia? Penceritaan kan? Penceritaan. Okey. Seterusnya kita boleh juga menggunakan cropping. Cropping maksudnya apabila kita mengambil gambar, kita terus crop. Bukan kita crop dekat editor, tapi kita crop daripada kita punya viewfinder kita. You tahu viewfinder apa tak? Apa dia viewfinder kelas? Agak-agaknya apa dia viewfinder? Pernah dengar tentang viewfinder tak? Nah, Apa viewfinder? subjek yang nak cari. Viewfinder. Viewfinder ni is not a subject tetapi dia wujud dalam gadget kita. Kalau kita gunakan kamera DSLR kan, kita akan kalau yang jenis tak ada LCD monitor tu, kita akan tengok kat mana? Dia ada satu tingkap kan? Yang kita akan tengok mata kita kat dalam tu kan? That is what we call as a viewfinder. Sama kalau kita gunakan handphone, kat mana viewfinder kita kelas? Skrin kita adalah viewfinder. Maksudnya di mana kita nak meletakkan subjek tu dalam komposisi yang macam mana, dia rule of third ke, dia simetri ke, dia separuh ke ataupun dia penuh ke, bergantung kepada macam mana kita nak compose dia. So kalau kita gunakan handphone, maksudnya apa yang ada di dalam monitor kita tu lah yang dekat handphone kita tu, that is a viewfinder. Dan di sini nampak apa yang dikatakan sebagai teknik teknik mouse saya pula tak function ni tiba-tiba. Sekejap ya.
Kenapa pula ni macam hang pula? Betul saya ni. Okay, right. So di dalam apa cropping ni nampak tak macam apa tu bekas apa tu salt and pepper ni, dia sebenarnya bekas salt and pepper. Tapi kita fotografer ni dia terus crop sebahagian daripada ni. Dia tak ambil macam yang ni, dia ambil penuh kan. Macam ni kita terus crop dia. Ya, maksudnya kita hanya masukkan sebahagian daripada apa yang kita nak masukkan. Itu sebagai cropping lah. Okay, now high speed photography, dia berlaku apabila apa tu rakaman dibuat semasa berlakunya satu gerakan yang pantas. Apa yang berlaku? Gerakan apa dalam gambar ni, kelas? You boleh nampak apa dalam gambar ni? Apa yang berlaku? Ada sebarang gerakan tak you boleh nampak? Memanglah dia tak bergerak, gambar ni pegun kan. Tapi boleh bayangkan tak apa sebenarnya apa tu gerakan yang berlaku? Percikan air. Percikan air, di mana di dalam gelas ini ya, ada air, tetapi mungkin seseorang mencampakkan sesuatu objek yang berwarna merah kan, tak tahulah apa ni, buah ke apa ke, dicampakkan masuk ke dalam ni menyebabkan air itu macam melimpah keluar kan. Tetapi oleh kerana semasa peristiwa ini berlaku, jurufoto menggunakan high speed punya shutter. Maksudnya dia seolah-olah macam freeze-kan keadaan itu. Jadi nampak seperti air ni macam tak jatuh ke bawah kan. Dia macam melimpah-limpah macam tu. Dan percikan ini, bulatan-bulatan air ni nampak seperti berterbangan di udara. Jadi ini kita katakan sebagai high speed photography. So dalam konteks ini berkemungkinan yang paling baiklah untuk kita hasilkan kualiti sebegini adalah menggunakan penggunaan manual di dalam DSLR lah, di mana kita perlu adjust penggunaan shutter dan juga aperture, di mana untuk konteks ini bila kita nak freezekan gambar air ni, kita perlukan shutter yang cepat ke, yang laju ke, yang perlahan, kelas? Yang laju. Shutter yang laju lah. Shutter yang laju supaya dia membolehkan untuk di-freezekan moment itu. Jadi kehadiran kewujudan air tu nampaknya seperti tidak jatuh ke bawah. Jadi kita sempat untuk merakamkan macam mana keadaan di mana apabila satu objek dilempar masuk ke dalam gelas itu menyebabkan air keluar. Okay, dan seterusnya ini adalah sebagai high speed photography. This is what we call as a night photography. Night photography ni agak sukar sebenarnya kalau kita bukan seorang yang biasa dengan penggunaan kamera. Even kalau kita gunakan handphone pun, you perasan tak kalau kita ambil gambar waktu malam, apa jadi pada kualiti warna yang gelap ni? Apa yang terjadi, kelas? Noise. Banyak noise kan? Apa maksud noise, kelas? Bintik-bintik. Yes, dia macam titik-titik-titik macam ni kan. Jadi macam tak clear. Tapi yang ni clear tak? Ya. Almost clear kan, kerana ini kita gunakan teknik fotografi, kita mungkin fotografer ni menggunakan SLR yang mana dia membolehkan dia bermain dengan F kat situ. Maksudnya bermain dengan aperture. Apabila waktu malam kita perlu bukaan aperture yang lebih besar. Maksudnya kenapa kita perlu bukaan aperture yang lebih besar, kelas? Cahaya masuk banyak. Very good. Kerana pada waktu malam cahaya sangat terhad kan. Jadi kita perlu bukaan aperture yang lebih besar bagi membolehkan lebih banyak orang kata cahaya masuk ke dalam lah. Dan dalam masa yang sama apabila kita menggunakan aperture bukaan yang besar, maka shutter biasanya padanan dia kita tidak boleh buka shutter yang perlahan. Kita perlu buka shutter yang agak kata kecil lah ataupun agak laju kerana nak balancekan nak balancekan. Kalau kita buka B, F tu kita buka kata 1/2 contohnya yang kecil, nilai yang kecil menunjukkan aperture yang besar, tapi dalam masa yang sama shutter kita pun buka lambat. Maksudnya bukaan dia tu dia buka katup dia tu perlahan, jadi menyebabkan gabungan kedua-duanya tak match. Dia kena salah satu. Kalau kita gunakan aperture tu dah bukaan besar, shutter biasanya kita akan gunakan speed yang lebih laju ataupun dia ada way around lah. Okay, so night photography. Tetapi selain daripada night photography, apa dia yang you nampak kat sini? Ada nampak pembahagiannya yang agak orang kata seimbang kan, atas dengan bawah.
Ni juga sebenarnya adalah salah satu lagi teknik kelas apabila kita nak mengambil gambar sesuatu yang berbentuk horizontal, especially kata cantuman antara laut dengan langit ni, pastikan garisannya adalah garisan yang macam mana? Garisan yang berapa darjah ni kalau tengok ni? Garisan ni. 180. Yes, 180 darjah. Jadi maksudnya kalau gambar you ambil tu gambar nampak tu garis tu 180, kita tahu, oh memang dia pandai ni. Dia tahu teknik fotografi. Kita tak nak gambar yang garis laut tu condong naik ke atas, turun ke bawah kan. Jadi pastikan dia begini. Tapi kalau dalam gambar macam ni, you boleh guna rule of third tak? Macam mana nak ambil gambar rule of third untuk suasana macam ni? Possible tak kelas? Boleh. Macam mana? Letakkan semua objek yang ada tu dekat garisan bawah tu. Maksudnya lebih kurang kat sini lah kan? Maksudnya dia duduk di bawah sini lah. Jadi atas ni lebih luas 2/3, bawah ni ada 1/3. Pun boleh juga. Ya, pun boleh juga. Okay. Seterusnya motion blur. Okey. Yang ni menunjukkan motion sebab kita tahu orang ni sedang kata bawa basikal kan. Dan dalam masa yang sama, macam mana kita nak menjadikan orang kata background dia ni nampak blur dan nampak seperti ada motion. Perasan tak? Dia macam bergaris-garis kan. Macam mana you ambil gambar untuk hasilkan kesan macam ni? Shutter speed rendah. Shutter speed rendah. Aperture besar. Kalau shutter speed rendah, aperture besar pun dia tak nampak garis macam ni tau. Dia akan, maknanya kalau yang bangunan ni nampak pegun je bangunan ni. Tapi sekarang ni dia nampak macam ada satu garis kan. Macam kata flash tengah berlari tu lalu macam tu kan. Macam mana teknik you buat macam ni? Masa nak ambil gambar tu kita gerakkan kamera ikut objek. Yes. Dia panggil sebagai panning. Kita pan dia. Teknik panning Panning maksudnya kita kena bergerak. Maksudnya badan kita tu yang kena berpusing dan akhirnya bila kita nampak objek naik basikal tu terus kita tekan shutter. Betul lah shutter ni memang kena laju sebab kita nak kata capture dia punya kata gerakan tu dalam keadaan yang kita nak freeze kan dia, tetapi dalam masa yang sama kita oleh kerana gerakan kita berlaku, kita panning kan, jadi nampak garis-garis ini masih berlaku lah, maksudnya ada kesan khas pada garis-garis belakang kat sini ya. Okey. Seterusnya komputer saya ni asyik nak hang je kejap. Macam mana saya nak ni kan dia. Okay, seterusnya kita boleh juga menggunakan black and white photography. Siapa yang suka ambil gambar, lepas ambil gambar dia akan pergi edit, dia tukar pada black and white. Saya rasa ramai jugalah. Saya ada dululah masa saya pernah ada IG, tapi IG saya dah kena hack, sekarang saya dah tak ada IG lagi dah. IG lama saya dulu memang saya letak banyak gambar-gambar masa saya pergi travel lah dekat UK, kat Paris, kat Amsterdam. Tapi sekarang dah tak ada, jadi saya tak upload lah mana-mana gambar tu. Tapi dulu masa awal-awal kewujudan IG ni, dia tak macam IG sekarang tau. IG sekarang ni dah jadi macam kata personal life kan, kita tunjuk kehidupan kita, kita makan apa semua tu. Tapi IG yang awal-awal masa saya ingat tahun berapa 2013, 2012 macam tu, mereka menggunakan IG ni memang betul-betul solely for photographers, di mana mereka menggunakan laman IG tu untuk kata showcase dia orang punya portfolio lah ataupun hasil-hasil fotografi dia. Jadi di situ saya banyak juga follow photographers yang daripada negara luar lah, yang mana mereka ni semua gambar dia memang dia tukar kepada black and white fotografi. Itu memang ada satu kata kecenderungan dalam kalangan photographers yang memang dia punya niche dia adalah untuk black and white fotografi. Okay. Jadi black and white fotografi ni biasanya kita ambil dengan cara macam tu lah ya. Bila kita ambil gambar dan kita edit dia, kita tukarkan dia kepada warna hitam dan putih lah. Itu very straightforward.
Okay, dan ada juga teknik fotografi yang lain dikatakan sebagai monokromatik fotografi ataupun monokrom. Monokrom maksudnya dia menggunakan satu nada warna yang khusus. Misalnya dalam ni dia gunakan warna yang yellowish, ya. Jadi keseluruhan dia tukar kepada warna yang kuning. Ni banyak kita boleh buat dalam editor lah, ya, dalam image editor kita boleh tukarlah sama ada pada warna kuning ke, warna hijau, biru dan sebagainya. Ini juga adalah salah satu daripada teknik dia. Ada juga yang berminat bermain dengan smoke art fotografi ataupun sometimes ada juga yang menggunakan teknik B-stop. B-stop. Pernah dengar tentang B-stop? B-stop teknik ialah satu teknik di mana tapi yang ni kita gunakan dalam DSLR lah secara manual, memang dia ada B kat situ. Kalau you tengok, kalau you ada DSLR kat tangan sekarang ke, boleh tengok dekat dia punya banyak-banyak button tu ada dia tulis B. B maksudnya B-stop, di mana B-stop ni kelas dia membolehkan kita mengambil satu image dalam jangka masa yang lama, jangka masa yang lama. Contohnya macam ni. Dia buka pada B-stop tapi dengan syarat you kena letakkan you punya kamera tu atas monopod ataupun tripod lah. Dia tak boleh bergerak, dia tak boleh bergoyang dan sebagainya. Dia mesti keadaan dia mesti pegun, tegak, tepat, tetap, barulah dia boleh melihat dan boleh merakamkan apa dia aktiviti dia. Contoh dalam konteks ni, apa yang berlaku ialah kita onkan kita punya kamera dalam teknik B-stop dan sebenarnya suasana dalam ni sebenarnya gelap dan kita mungkin gerakkan mungkin rokok ke apa ke, tapi rokok nampak api pula. Mungkin macam kayu colok kan yang menghasilkan asap tu, kita gerak-gerakkan dia dan akhirnya dia akan merakamkan gerakan smoke itu. Seolah-olah macam kata nampaklah dia punya motion dia, ya, dia punya kata gerakan dia, liuk lintuk dia tu, ya, menggunakan teknik B-stop. Okay, seterusnya kita ada makro fotografi. Mikro adalah besar tapi makro adalah sesuatu yang sangat-sangat kecil. Saya untuk P1, Olympus P1, saya ada satu lens untuk kaedah makro, di mana saya masa tu saya pergi ke Jepun. Jadi di Jepun ni kan banyak kedai-kedai untuk second hand kan. Jadi saya beli kat situ untuk Olympus makro. Sangat-sangat murah lah pada ketika tu. Sebab dia second hand, tetapi bila saya bawa balik tu memang banyak jugalah saya ambil gambar yang berbentuk makro ni. Ya. Contohnya macam ni, ni adalah sebahagian daripada mata kupuan, mata kupuan pada labah lah. Okey, so nampak jelas dia punya garis, dia punya bulu-bulu tu, jadi dia memberikan satu nilai tambah lah kepada kualiti gambar kita. Dan biasanya kalau kita guna handphone pun sometimes kita bolehlah mengambil gambar berbentuk makro, tetapi mungkin tidaklah sedetail kalau kita menggunakan DSLR. But we can still manage to get macro photography using our own smartphone. Okay, ini dikatakan sebagai long exposure photography. Nampak tak air yang jatuh ni nampak macam apa kelas? Dia nampak macam baldu je kan? Nampak macam apa macam kapas kan? Okey, ini adalah kesan khas apabila kita menggunakan long exposure photography. Dia sama juga dengan lebih kurang B-stop lah. Maksudnya kita pacakkan kita punya tripod somewhere dan kita letakkan kita punya kamera dan kita buka dia B-stop, ataupun mungkin kita boleh juga menggunakan padanan seperti kita menggunakan shutter yang perlahan dengan bukaan kata aperture yang agak kecil. Dan kita biarkan mungkin selama setengah jam ataupun 45 minit dan hasilnya kita akan dapat macam ni. Ya. Sebenarnya kalau kita ambil macam kita guna handphone kita kan, kalau kita pump ambil terus, apa yang jadi gambar ni tak nampaklah macam silky macam ni kan, dia akan nampaklah air tu biasa je. Tapi kenapa dia nampak macam baldu macam ni? Kerana dia adalah sebenarnya tindanan kata perulangan aliran air tu, dia bila lama-lama bertindan, akhirnya dia jadi macam smooth macam ni. Ya, inilah dia yang dikatakan sebagai long exposure photography. Ni biasanya kalau fotografer yang memang suka dengan alam, mereka akan boleh duduk berjam-jam dekat satu kata spot tu hanya untuk mendapatkan kesan khas seperti ini. Okey, kemudian kita ada juga dikatakan sebagai false perspective photography.
Nampak tak apa yang berlaku kat sini? Ya, force photography ni dia seolah-olah orang ni duduk melawan graviti kan. Ya, jadi ni sebenarnya dia boleh dia menggunakan kaedah apa ni kelas? Kaedah editing lah. Okey, di mana dia meletakkan, dia menggabungkan gambar dua orang lelaki kat sini dengan ruang kat bawah ni. Ya, jadi seolah-olah macam kita tengok pun kenapa pula jadi macam ni kan? Possible ke tak kan? Okay. Jadi ini kita katakan sebagai force perspective photography. Saya rasa ramai yang ambil gambar macam ni tapi mungkin tak tahu ini adalah istilah dikatakan sebagai force perspective photography. Okay, ini ada contoh yang lain. Saya rasa ramai selalu ambil gambar macam ni, betul tak? You all suka tak ambil gambar yang macam ni? Kan? So tahu tak nama dia force perspective? Tak tahu. So now you know, this is what we call as force perspective photography kan. Macam ni seolah-olah macam dia tengah junjung ni. Dia punya apa tu pulau dekat Phuket ni kan, James Bond kan. Okay. Seterusnya sikit lagi kelas, kita ada panoramic photography. Panoramic memang kalau kita guna DSLR, kalau kita pilih pada panoramic, secara default size dia memang macam ni ya kelas. Kerana apa? Kerana dia akan mengambil kira kalau sekiranya kita gunakan kata viewfinder dan kita gunakan kaedah biasa je tanpa memilih panoramic, gambar kita mungkin separuh je. Ya, gambar yang masuk tu separuh je. Jadi dalam panoramic sebenarnya dia membolehkan kita untuk merakamkan dengan lebih wide lens, lebih luas lagi. Dia nampak perspektif kiri dan kanan tu mungkin sehingga 270 darjah lah yang boleh kita masukkan. Maknanya kalau kita tengok dengan mata kasar kita straight ke depan, itu yang ada di dalam viewfinder kita, tetapi kalau kita menggunakan penglihatan stereoskopik kita kan luas kan. Jadi itulah sebenarnya yang dimasukkan di dalam panoramic photography. Okey, seterusnya kita ada siluet. Apa maksud siluet kelas? Bayang-bayang. Yes, bayang-bayang. So biasanya kita akan ambil gambar ni di mana matahari ataupun cahaya berada di belakang objek. Apabila cahaya berada di belakang objek, jadi objek itu menjadi gelap lah. Kita tak nampak muka dia tetapi kita hanya nampak bentuk dia. Jadi ini dikatakan sebagai teknik siluet. Biasanya mudah untuk kita ambil sewaktu senja kan. Katalah kita duduk tepi pantai and then ada budak-budak tengah berlari di tepi pantai tu dan matahari yang sedang nak turun, nak jatuh tu berada di belakang kanak-kanak tersebut. Jadi bila kita ambil gambar, kita nampak jadi bentuk budak-budak tu tadi. Kita tak nampak muka dia tapi dia dah kelihatan seperti warna hitam, siluet bayang-bayang yang ada. Dan gambar yang siluet ni sebenarnya ada juga kesan dramatik yang mungkin boleh kita gambarkan dalam emosi-emosi yang tertentulah yang hendak kita tonjolkan. Itu kita dipanggil sebagai siluet. Okay. Dan ada juga trend kita menggunakan teknik vintage fotografi, fotografi secara vintage lah. Maksudnya gambar yang menggunakan pewarnaan, pencahayaan ataupun yang tidak begitu vibrant. Vintage ni dia banyak gabungan warna-warna yang agak pudar. Vintage lah katakan. Jadi tapi sebenarnya memang banyak menjadi trend jugalah kepada fotografer di luar sana. Dan seterusnya ada teknik reflection and mirror photography. Saya rasa mungkin kalau you bercerita tentang pencahayaan mungkin dah adalah disentuh tentang mirror photography ataupun reflection, di mana kita boleh mengambil gambar kalau ada orang kata tasik ke ataupun lopak air ataupun kolam dan sebagainya, dia akan memberikan satu efek lah yang cantik dan biasanya kita akan ambil keseluruhan untuk menggambarkan reflection yang ada. Dan ini dipanggil sebagai kinetic photography. Kinetik yang berlaku ialah apabila kita gerak-gerakkan dia, kita gerakkan mungkin kat tangan ni dia pegang macam mungkin dia pegang mancis ke, dia pegang sumber lampu, sumber cahaya dan dia gerak-gerakkan. Dan suasana sekeliling mestilah gelap lah untuk membolehkan warna ini ditonjolkan.
Dan ini juga kita gunakan, biasanya kita akan menggunakan aperture yang besar untuk membolehkan bila suasana tu gelap gelita, kita hanya ada sumber cahaya pada tangan orang ni saja yang dia gerak-gerakkan. Jadi kita kena gunakan aperture yang besar lah untuk mendapatkan hasil ini menunjukkan gerakan ataupun kinetik fotografi. Doktor, kita guna B-stop juga ke untuk ambil gambar yang macam tu? Saya rasa tak perlu. Untuk B-stop biasanya kita ambil sesuatu yang berlaku dengan lama B-stop ni. Macam kita letakkan lilin kan. Letakkan lilin jadi semakin pendek, itu kita boleh guna B-stop. Tapi yang ni biasanya kita gunakan kaedah yang biasa saja, iaitu tapi kita menggunakan exposure, pembukaan aperture yang besar lah bagi membolehkan kita merakamkan keadaan yang macam tu. Right? Dan kerana gerakan ini berulang-ulang, jadi dia macam nampak bertindan-tindan kan. Sama seperti kaedah kita menggunakan bukaan yang long exposure untuk kita mendapatkan kesan khas untuk air yang nampak seperti balbu tu tadi. Okay, ini panning lebih kurang macam tadi juga. Kita pan kan, nampak belakang tu nampak bergerak, tetapi objek ni nampak jelas. Jadi maksudnya speed kita mesti laju tau. Maknanya masa kita panning tu memang kita perlu laju, dan kita punya sebab tu kita perlu sometimes kita perlu kepada, dia panggil sebagai bukan stabilizer, dia panggil saya tak ingat istilah dia. Dia macam di mana kita letakkan kamera kita tu atas tapak tu macam ada rail tau. Macam ada reel, macam fotografer sebenar kan. Jadi kita gunakan tapak tu untuk kita buat pusingan. Sebab kalau kita pegang DSLR tu dengan tangan kita, dengan keadaan kita pula bergerak kan, berkemungkinan dia akan shaky. Dan dia akan jadi sengit-bengit dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan, saya betul-betul tak ingat istilah tu, ya Allah. Apa istilah dia? Okay, I'll come to that later kalau saya ingat. Jadi bila kita gerakkan tu dengan kelajuan yang sangat pantas, dan once kita nampak je Mamat naik basikal ni, kita terus tekan pada shutter. Dan shutter mesti laju lah. Sebab kita nak freeze-kan Mamat ni kan. Kita tak nak gambar dia kelabu. Tapi oleh kerana kita panning kamera tu kita laju, sebab tu kita nampak belakang ni macam ada garis-garis lah. Okay. Ni sebenarnya bukan edit ni memang hasil kesan khas yang sebenar bagi seorang fotografer yang betul-betul tahu macam mana dia nak menggunakan kaedah panning di dalam penggunaan kamera dia. Dan dia kena timing ni kena tepat lah. Sebab kalau macam ni memang dia sangat profesional. Kerana apa? Kita nampak objek tu berada betul-betul di tengah. Kalau kita mungkin nampak tayar dah kat sini kan sebab kita terlambat. Ataupun belum masuk lagi tayar ni, kita dah tekan shutter. Jadi ni adalah memerlukan pada exercise yang terperinci lah. Ni lagi sekali long exposure, sama juga macam mana air terjun ni jatuh dan kita nampak dia punya garis-garis yang sangat lembut tu. Okay. So sikit lagi kelas, kita dah belajar tadi kan tentang banyak kaedah, banyak teknik macam mana kita nak mengambil gambar yang berbentuk naratif yang ada bila orang tengok tu macam wow kan. Kita tak nak macam orang tengok, okay, kita tak nak macam tu. So sebagai seorang fotografer, walaupun mungkin amateur ataupun novice, try as much as you can to come up with better punya composition. Sebab fotografi ni kelas, pertama dia memang perlu kepada latihan. Kita belajar dalam kelas fotografi ni, yang kita bagi kepada you all ni adalah teori ataupun kaedah je. Tapi sebenarnya yang memastikan sama ada you berjaya ke tak sebenarnya adalah you yourself lah. So try as much as you can, mungkin petang-petang waktu jogging tepi tasik ke kan, try to bring your smartphone and then take some pictures and then see how it goes lah. And then cuba kritik gambar tu, kritik sendiri gambar sendiri, apa lagi yang boleh saya betulkan, apa dia kaedah-kaedah yang boleh saya guna pakai dan sebagainya, right? Okay, so sikit lagi how to take photos using your smartphone. Kita dah ada smartphone semua kan, tadi saya cerita banyak lah, B-stop, panning semua tu menggunakan DSLR, tapi kita gunakan handphone pula. Okay. So mungkin ada dalam setengah-setengah viewfinder you all, saya tak pastilah jenama handphone yang digunakan. Kita boleh sebenarnya pergi kat setting dan kita boleh masukkan grid line. Ya, macam yang inilah yang bagi membolehkan kita menghasilkan gambar yang menggunakan teknik rule of thirds tu tadi. Kita boleh buka grid line untuk kita melihatlah sama ada
satu, kita nak guna rule of third. Yang kedua, kalau kita nak ambil gambar yang saya kata garis lurus yang 180 degrees punya garisan kan, kita boleh juga guna ni lah untuk mendapatkan panduan untuk menghasilkan gambar yang lurus. Dan of course you have to focus on one subject only. Jangan berserabut. Kita kadang-kala kita ambil gambar, kita nak tunjuk makanan ini, tapi kat belakang-belakang pun banyaklah dengan air lah, dengan bekas basuh tangan lah. Jadi sebenarnya kita nak fokus yang mana kan? Okay. Jadi untuk mudahkan, fokus pada satu subjek saja. Dan teknik yang kita ambil daripada atas ni, kita sebut sebagai teknik apa kelas? Saya rasa saya pernah sebut dulu. Teknik apa ni kelas? Flat lay. Flat lay kan. Ni ramai suka ambil gambar kan. Sebelum makan tu ambil gambar dulu kan. Wajib wajib berunah. Kena ambil gambar sebab apa? Nak letak kat IG, makan sedap hari ni. Okay. So, focus on one subject and you may want to use flat lay punya kaedah lah. Flat lay. Kemudian, sometimes kita boleh embrace negative space. Negative space yang mana kelas? Where is the negative space in this example? Mana negative space? Kat sini lah kan, ruang-ruang kosong ni. Ini adalah ruang kosong. Tetapi gambar ni, walaupun sekali tengok kita nampak macam, biasa je gambar ni kan. Tapi bagi orang yang menghayati fotografi, dia akan rasa gambar ini sesuatu yang ekstrim. Kenapa? Kenapa kita katakan gambar ini sesuatu yang ekstrim, kelas? You rasa ekstrim tak? Ke biasa-biasa je? Kalau rasa biasa-biasa, maknanya tak ada nilai estetika lah tu. Sebab tu, saji tu bergerak. Okey, saji bergerak. Okey, lagi? Lagi? Gambar ni adalah objek pegun. Ya? Objek pegun. Objek pegun. Lagi? Yang lain nak mencuba? Sebab suhu ekstrim. Okey, suhu ekstrim kita tak tahu suhu dia berapa darjah kan. Kita tengok gambar. Mungkin juga sebab suhu ekstrim. Tapi maksud saya, bagi saya melihat satu gambar ini sebagai sesuatu yang ekstrim. Sebab apa? Sebabnya sometimes the less is more tau. Less is more. Gambar dia, warna dia banyak tak colour kelas? Tak banyak. Tak ada kan? Warna dia sangat-sangat dull kan? Dan ada seorang mamat ni, dia buat apa? Dia duduk tegak Tangan masuk dalam poket. Tegak dia tengok dekat kamera. Betul tak? Ya? Dan dia tak ada expression pun pada muka dia. Dan fotografer ini, dia mengambil gambar objek ini dan dia sengaja meletakkannya di tengah-tengah. Maksudnya simetri. Jadi bagi orang yang biasa dengan fotografi, dia akan rasa orang kata jaki Jepang tau. Dia rasa macam annoying sangat. Kenapa dia letak orang ni tengah-tengah simetri macam ni kan? Dah lah dia kecil. And then ruang di belakang tu sangat luas dan tak padan dengan objek ini. Ini yang saya katakan sebagai satu nilai ekstrim yang bila kita tengok tu kita rasa macam memang nak annoy saya lah, contohnya macam tu. Tapi dalam masa yang sama kita tahu bahawa fotografer ni memang dia bermain dengan ruang. Kalau you sampai to the extent, that means you ada jiwa sebagai fotografer, you boleh menilai satu kata karya itu dengan perspektif-perspektif yang berbeza. Kita ada hak untuk membuat persepsi, kita ada hak untuk membuat interpretasi kan. Tetapi bagi saya, walaupun gambar ni gambar sangat minimalis, dia ada apa je kat belakang ni kelas? Dia ada satu dinding yang bergaris, seorang lelaki berdiri tegak duduk dalam salji yang sedang berjatuhan, dan tetapi kenapa dia tak fokuskan kepada objek ini dan memasukkannya dengan lebih besar lagi? Kenapa dia tak gunakan rule of third misalnya? Dia sengaja meletakkan subjek ni kecil je kat sini, maknanya dia membahagi 3 juga kan? Tetapi duduk di tengah-tengah dan ruang belakang ni pun warna dia sangat-sangat dull. So this is, pada pandangan saya, gambar ni bagi saya adalah satu yang ekstrim lah bagi saya. Sebab saya rasa macam memang sengaja dia meletakkan negative space itu lebih banyak untuk mungkin memberikan satu gambaran kepada interpretasi yang berbeza lah. Mungkin dia kata universe manusia ni kecil dengan universe yang besar sebagainya. So it's all actually up to you how you want to interpret the meaning of a photography ataupun a photo based on your perhaps your background, based on your acquisition in the skills in photography.
Right? Okay. So tapi bagi saya mungkin kalau kita tengok ni macam boring kan. You all kalau tengok gambar ni nak pandang banyak kali tak? Ke nak skip je kalau tengok gambar macam ni? Hello? Nak kali. Kalau Tengok banyak saya kali? Sebab apa? Sebab mamak ni. tak okey. Okay ya. Alright. So itulah kita katakan sometimes kita perlu bereksperimen dan kita berani mengambil gambar yang berbentuk ekstrim seperti ini. Okay, kemudian different perspektif. Macam ni kan. Kita ambil gambar kawan kita, kita ngintip dia, kita panjat kat atas rak buku dan ambil gambar daripada atas. So bila gambar kita tu kita ambil daripada orang kata spot yang berbeza, maksudnya dalam kata viewpoint yang berbeza macam tadi kan, ambil daripada atas, ambil daripada bawah. Kalau atas betul-betul atas, kalau bawah betul-betul bawah, dia akan memberi satu orang kata nilai lah, satu nilai arts yang hanya orang yang memahami fotografi bila dia tengok dia rasa macam macam tu. Dia rasa macam fuyo macam tu. Tapi kalau kita tengok gambar yang cantik pun kita tak mengaguminya, maksudnya kita perlu lagi lah mencari gali ilmu-ilmu tentang fotografi. But I think most of you sekarang ni dah minggu keberapa kan? Mungkin saya harap sudah adalah kata perubahan dari sudut how you value things, how you value the photography that has been kata snap ataupun shoot by others. Alright. Ini pun sama daripada perspektif yang berbeza, dia mendongak ekstrim ke atas dan kebetulan ada pula satu kapal terbang ni sedang terbang ke atas. Tapi kalau ini sebenarnya adalah kata coincidence lah, rezeki kita lah kalau kita dapat macam ni kan. Anyway, kalau kita ada kemahiran dalam editing, you can always come up with such kind of perspective. Kita letaklah gambar ni apa-apa kat atas ni kan. Tapi you kena blend well lah supaya nampak real. Okay, sama juga play with reflection macam tadi, not necessarily menggunakan air laut saja ataupun air tasik saja, air lopak pun boleh jadi satu yang menarik. Ya. Dan kita boleh tengok juga leading lines. Macam yang ni, cantik kan dia nampak spiral punya line. Okay. Dan saya rasa kalau tak ada minah ni kat sini pun tak ada masalah. Dia dah jadi orang kata satu subjek yang boleh kita perhatikan. In fact kalau pada pandangan saya lah, saya rasa minah ni tak perlu pun ada kat sini. Sebab kalau saya akan perhatikan bagaimana garisan ini membawa ke bawah dan nampak tak kedudukan point kat bawah ni dia juga adalah dalam bentuk rule of third more or less. Perasan tak? Rule of third duduk kat sini dan pada tinanan garisan yang di bawah ini. Okay, ini juga ada line-line dia lah. So you mungkin boleh try eksperimen lah. Kalau pergi ke taman ke, pergi mana-mana ke, nampak line, make sure you have something like this dan make sure line itu mesti menghala kepada sesuatu yang infinity kerana dia akan memberi satu pemikiran kepada mereka yang tengok gambar tu, dia macam nampak satu imajinasi yang tersendirilah. Dan biasanya kalau kita menunjukkan macam path macam ni, menunjukkan macam apa kelas kehidupan kan, liku-liku kita sebagai seorang pelajar dan macam-macam lah. Okay. So look for symmetry. Ni pun simetri lah, kasut di kiri kanan dan coffee ni duduk di tengah-tengah. Okay, ni sama juga ada simetri kiri dan kanan. Ya. Dan kalau sekiranya kalau kita nak ambil gambar orang, kat mana kita nak masukkan orang tu kelas? Di mana subjek ataupun objek orang itu perlu berada dalam konteks gambar ini? Where would you want to put your subject? Kat mana? Nak suruh kawan kita berdiri di mana? You rasa? Boleh nak annotate lah. Siapa-siapa yang rasa nak annotate, you boleh conteng sebenarnya. Mungkin seorang dua, duduk sini ke, duduk sini ke, duduk sini ke. Ada siapa-siapa nak cuba annotate? Tak apa, nanti saya padamkan. Ataupun you boleh padam sendiri. Kat mana you nak letak kawan you? Seorang lah, seorang. Kita ambil gambar seorang je. Contoh macam gambar dinner kan, dekat hotel kan, ada tangga macam ni. Tengah-tengah. Tengah-tengah kat mana? Okay, alright. Okay, thank you Azra. Okay. Okay, ya. Kita perlu letak orang ni di tengah-tengah kerana konsep kita adalah simetri kan? Simetri. Jadi, simetri bukan hanya kiri dengan kanan. Kita perlu tengok juga jarak daripada atas sini
dan bawah sini. Jadi orang tu perlu berada di tengah-tengah kat sinilah. So macam saya katakan, of course memanglah bila kita ambil gambar yang kata kawan kita duduk tengah-tengah berdiri tegak tu kan, penuh daripada kaki sampai kepala sampai ke kaki tu sesuatu yang sangat boring. Tetapi dalam konteks ini, since kita kata bekerja dalam konteks simetri, memang kalau kita letak kawan kita duduk kat sini, maka tak jadilah simetri. Nampak kita tak fahamlah tentang kaedah fotografi simetri kan. So kita letakkan dia di sini. Ataupun mungkin tidak semestinya kat sini juga. Ataupun kalau kita nak simetri, kita boleh letak somewhere here lah. Kawan kita separuh badan duduk betul-betul di tengah-tengah ini. Ya, itu juga boleh kita gunakan sebagai teknik simetri. Terima kasih Azra. Boleh padam tak Azra? Dah orang masuk dalam sup. Okey, kejap. Dah masuk dalam pumpkin soup. Okey. Yang ni dikatakan sebagai look for repetitive pattern. Apa yang maksud dengan repetitive pattern, kelas? Berulang. Berulang kan? Apa yang berulang? Soup ni lah pumpkin soup ni kan? Berulang. Tetapi perhatikan dia ambil yang ni sebagai objek utama dia yang berada di tengah.